Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Wa qala sayyiduna wa habibuna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur. Al-amrul awwalu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini saya diminta untuk bercakap tentang mengapa akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa kita itu berakidah dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah? Pertama, daripada ayat suci Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, kalau kita itu kasih kepada Allah, maka kuncinya fattabi'uni, hendaklah kamu ikut akan daku, yuhibbukumullah, nescaya Allah kasih kepada kamu. Jadi kunci kita itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita itu ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebut sebagai ittiba'us sunnah. Kita ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah itu adalah jalan, cara dan pegangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk apa yang dituturkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan apa yang dilakukan oleh orang lain tetapi diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentulah yang paling penting kita nak ikut daripada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah baginda, pegangan baginda di dalam akidah. Ya, ada sunnah-sunnah yang lain yang kita sepatutnya lakukan. Sebagai contoh, ini sunnah yang telah mati, jarang lagi diamalkan, adalah sunnah ittikhadus sutrah, mengambil sutrah ketika solat. Elok kalau masjid hidupkan balik sunnah ini.
Bila seseorang itu solat, sama ada solat fardu atau solat sunat, solat berjemaah ataupun solat seorang diri, sunnah Nabi SAW, amalan baginda adalah meletakkan sutrah, penghadang di hadapan. Contohnya sekarang ini kita tidak ada penghadang. Sayanglah, rugilah, kerana sutrah imam menjadi sutrah kepada makmum. Kalau tidak ada sutrah bagi imam, makmum juga tidak dapat pahala menghidupkan sunnah sutrah ini. Ini contoh sunnah. Tetapi sunnah ini sunat. Kalau kita buat dapat pahala, tak buat pun tidaklah sampai berdosa. Tetapi kalau sunnah dalam akidah itu menjadi satu kewajipan. Tak boleh kita tidak ikut Nabi SAW di dalam akidah. Dan kita lihat kepada sabda Nabi SAW yang saya bacakan tadi. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, setiap umat aku akan masuk ke dalam syurga, kecuali orang yang tak mau, orang yang enggan. Dia enggan masuk syurga. Jadi tentulah para sahabat merasa heran, ada orang yang tak mau masuk syurga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menerangkan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang enggan tidak ikut kepada aku, maksiat kepada aku, apa yang Nabi suruh dia tidak ikut, apa yang Nabi larang dia lakukan, maka dia telah enggan masuk syurga. Jadi yang paling penting, kita tidak nak berbeza dengan Nabi SAW dalam perkara akidah. Mungkin dalam amalan kita terkurang sana, terkurang sini, tak sama seperti Nabi SAW, masih barangkali dimaafkan atas kelemahan kita. Tetapi kalau sampai kita berbeza akidah daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibimbang kita tidak akan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut oleh Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ketika menasihati murid beliau, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ayyuhal walad, wahai anak, qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur, telah wajib ke atas seorang salik. Salik berarti orang yang berjalan, maksudnya berjalan menuju kepada ridha Allah. Nak dapat ridha Allah mesti ada 4 perkara, kata Imam Ghazali. Al-amrul awal, perkara yang pertama yang paling penting, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Hendaklah dia berakidah dengan akidah yang sahihah, akidah yang betul, yang tidak boleh ada langsung sebarang bid'ah dalam akidah tersebut. Bukan ustaz ke yang selalu bagi tahu kat orang ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang baik. Ya betul, bukan saya pandai-pandai, itu saya ambil daripada kefahaman para alim ulama. Semisal Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala bab bid'ah ini menjelaskan dengan ringkas tetapi jelas. 3 poin sahaja selesai bab bid'ah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah, perkara baharu 2 jenis. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji, terpuji itu makna elok lah, hasanah lah. Dan satu jenis lagi terkeji, terkeji makna tidak elok, sayyi'ah. Baik, poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Makna perkara bid'ah, perkara baharu yang masih selari dengan sunnah, tidak bercanggah dengan ajaran Nabi, yang seperti itu terpuji. Dan mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, yang bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bid'ah demikian terkeji. Selesai. Tetapi tidak akan ada bid'ah yang terpuji, bid'ah yang hasanah dalam akidah. Kenapa? Kerana akidah itu adalah kepercayaan. Bid'ah ni benda baru. Bila berarti bid'ah dalam akidah, kepercayaan seseorang itu berbeza dengan kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepercayaan dia sama, itu orang tidak panggil bid'ah. Kalau bid'ah ni benda baru. Dalam amalan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda tidak pernah melakukan sambutan Maulidur Rasul, ya. Jadi sambutan Maulidur Rasul dari segi barunya, yakni tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak dilakukan di zaman Khulafa' ar-Rasyidin, ia adalah bid'ah, perkara baru. Tapi ramai sekali para alim ulama berfatwa bahawa ia adalah bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang hasanah. Kenapa? Kenapa tidak bercanggah dengan ajaran Nabi SAW? Allah berfirman,
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Falyafrahu tu lamul amri, fa'il amar. Allah perintah suruh kita itu bergembira dengan apa? Dengan pertama fadlullah, kurniaan Allah. Yang kedua rahmatullah, rahmat Allah. Dua perkara ini kita diarahkan bergembira. Dalam kitab tafsir, fadlun dan juga rahmah itu adalah iman dan Al-Quran. Tidakkah kedua-dua ini datang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan rahmatuhu ataupun rahmatihi dalam ayat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Berdasarkan ayat Quran yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu melainkan sebagai menjadi rahmat kepada sekian alam. Jadi kata sepupu Nabi SAW yang terkenal sebagai rujukan dalam bidang tafsir, yang dimasukkan dengan wa rahmatihi dalam ayat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana cara bergembira? Allah tidak tetapkan. Ada kalanya Allah perintah satu perkara, diperincikan caranya. Contohnya aqimus solat, hendaklah kamu dirikan solat. As-solah min haisul lughah ad-du'a. As-solah dari segi bahasa berdoa. Boleh ke satu orang dia kata saya dah solat, tak nampak pun kamu solat, tadi saya ada doa. Doa tu solatlah. Tak boleh. Kerana bila Allah Taala perintahkan aqimus solah, cara solat telah diperincikan, telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bila Allah perintahkan supaya bergembira, Allah tidak perincikan. Nak bergembira macam mana? Maka bila Allah perintahkan secara umum sahaja begitu, bolehlah kita itu bergembira dengan apa cara sekalipun, asalkan tidak melanggar syarak. Jadi kita sambut maulid macam mana? Ya? Di Kuantan orang sambut maulid macam mana? Ada buat majlis tari menari, hidang minuman keras ke apa? Ada? Tak ada. Yang ada biasanya kita itu membuat ceramah Maulidur Rasul. Bahkan menyambut hari lahir itu juga ada sandaran dari sunnah. Apabila Nabi SAW ditanya tentang rajinnya baginda berpuasa pada hari Isnin, sahabat tanya, kenapa baginda rajin puasa hari Isnin? Nabi SAW menerangkan, zaka yaumun ulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Berarti Nabi SAW meraihkan maulid pada setiap minggu. Cara baginda sambut maulid macam mana? Berpuasa pada hari tersebut. Maka kalau kita puasa hari Isnin, itu jelas tidak ada pertikaian. Tapi yang ada orang kurang faham, kenapa kita buat ceramah? Zaman Nabi tak ada pun ceramah maulid. Kerana ceramah maulid walaupun bid'ah baru, tetapi masih lagi selari dengan sunnah, selari dengan ajaran Nabi SAW. Allah berfirman, fadzakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, bagilah peringatan. Kerana tazkirah peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Itulah biasanya ceramah maulid. Bukan benda baru. Cerita yang sama. Nabi SAW lahir bagaimana, ayah meninggal bila, ibu meninggal bila, Nabi berdakwah macam mana, diuji macam mana, Nabi bersabar, Nabi berdoa. Tazkirah itulah ada sebahagian daripada kawan-kawan kita berubah jadi baik hasil hadir dalam majlis Maulidur Rasul. Kemudian diadakan jamuan makan. Jamuan makan ini selari atau tidak dengan sunnah Nabi SAW? Selari, bahkan Nabi suruh. Ketika baru sampai ke Madinatul Munawwarah, Nabi SAW berpesan antaranya afshus salam, sebarkan salam, wa aqimut ta'am, dan jamulah makan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan solatlah pada waktu malam hal keadaan orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Maka menjamu makan itu adalah sunnah Nabi SAW. Tidak kisahlah jamu makan kerana naik pangkat, jamu makan kerana masuk rumah baru, jamu makan saja-saja nak belanja kawan makan, jamu makan kerana hari jadi sendiri. Boleh tak? Kita birthday kita jamu orang makan, boleh. Jamu makan sempena hari jadi isteri, boleh. Jamu makan sempena hari jadi Nabi SAW sesat masuk neraka, tak mungkin. Jadi jamu makan itu sunnah. Maka itu termasuk bid'ah yang terpuji. Apalagi selawat itu diperintahkan. Qasidah hukum asalnya harus. Kalau memuji Nabi, memuji Allah, itu dapat pahala. Berarak hukumnya harus, jalan ramai-ramai ini harus. Maka kalau tidak bercanggah syarak, tidak mendedahkan aurat dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Kalau menzahirkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi SAW, itu dapat pahala. Jadi itu dalam bab amalan. Tapi dalam bab akidah tidak boleh ada sebarang bid'ah.
Ada saja bid'ah, berarti akidah kamu tidak sama dengan akidah Nabi SAW. Akidah yang tidak sama dengan akidah Nabi SAW, tidak mungkin itu adalah satu perkara yang hasanah, maka paling tidak orang itu berdosa besar. Orang yang bid'ah dalam akidah paling tidak dia jadi fasik. Dan ada kalanya bid'ah dalam akidah itu begitu serius, orang berakidah demikian menjadi kafir, terkeluar dari Islam, wal iyazubillah. Maka yang bangkit mempertahankan akidah Nabi SAW ketika diserang oleh pelbagai bid'ah, itu adalah antaranya Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Sebab itulah kita nak berakidah dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Orang mungkin tanya, kenapa Asy'ariyah Maturidiyah? Habis kalau macam itu sahabat Nabi tidak ahli sunnah wal jamaah kah? Imam-imam 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, seorang pun tidak ada yang Asy'ariyah. Habis imam 4 mazhab ni bukan ahli sunnah wal jamaah lah. Bukan. Bila kita sebut Asy'ariyah Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah, bukan kita menafikan yang lain juga adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita sebut demikian kerana setelah berlaku bid'ah yang menonjol mempertahankan akidah Nabi SAW adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Imam 4 mazhab bukan Asy'ariyah kerana mereka lahir dan hidup dahulu. Asy'ariyah ni mana pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Takkan yang hidup dahulu ikut yang hidup kemudian. Apatah lagi para sahabat. Bahkan sangat tepat kalau kita katakan Asy'ariyah Maturidiyah itu menjadi ahli sunnah wal jamaah kerana akidah mereka mengikut kepada akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, bukan diterbalikkan. Nak tanya pula sahabat Asy'ariyah ke tidak, imam 4 mazhab Asy'ariyah ke tidak, tidak mungkin. Baik, tetapi ada orang menolak akidah Asy'ariyah kerana kata dia Asy'ariyah ni akidahnya adalah akidah bid'ah. Dulu tidak. Mungkin 20 tahun yang lalu di negara kita ni kita tidak dengar orang yang menyalah-nyalahkan Asy'ariyah, menyesat-nyesatkan Asy'ariyah, tidak ada. Tapi sekarang sudah ada, bahkan yang mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah juga sudah ada. Tidak sedar dia mengkafirkan majoriti ulama-ulama Islam. Adakah dia itu pakar tafsir, adakah dia itu pakar hadis, adakah dia itu pakar akidah, pakar ilmu fiqh, usul fiqh, ataupun tasawuf, ataupun bahkan ilmu bahasa, ataupun pakar sejarah, ataupun dia itu panglima perang yang hebat, ataupun dia sultan yang adil, melainkan mereka itu adalah Asy'ariyah dari segi akidah. Kalau kamu sesatkan, berarti kamu menyesatkan majoriti para alim ulama. Kamu menyesatkan majoriti orang-orang yang soleh di kalangan umat ini. Baik, habis itu kenapa Asy'ariyah dia belajar sifat 20? Ini kan bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW para sahabat belajar sifat 20. Kenapa kita belajar ilmu yang bid'ah macam ini? Ya, jawapannya yang bid'ah itu bukan ilmunya. Yang bid'ah itu hanya penyusunan sahaja. Penyusunan ilmu datang kemudian biasa. Zaman Nabi SAW, para sahabat ada ke belajar mengaji, belajar ini ikhfa, ini izhar, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini mad asli, ini mad arid li sukun, ini mad badal. Tidak ada. Ilmu penyusunan ilmu tajwid itu bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Tetapi tajwid dengan arti kata membaca Al-Quran dengan elok, makhrajnya betul, panjang pendeknya tepat, itu memang diamalkan semenjak zaman Nabi SAW. Bahkan ilmu hadis tidak ada di zaman Nabi SAW dikatakan ini mutawatir, ini ahad, ini masyhur. Ada pula yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang maudhu', ada yang mu'dhal, ada yang munqati', ada yang mursal. Ini semua istilah-istilah yang bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Tidak berarti ilmu hadis itu salah. Kerana semenjak daripada zaman Nabi SAW, zaman sahabat, bila ada riwayat, nak pastikan memang benar adakah riwayat ini daripada Nabi SAW. Maka ilmu hadisnya itu ada penyusunan ilmu yang datang kemudian. Demikianlah juga dengan ilmu pengajian sifat 20. Saya beritahu, jangankan kata zaman Nabi SAW. Orang kata sifat 20 tak ada zaman Nabi. Semenjak zaman Nabi Adam AS, adakah kita menyangkakan orang zaman Nabi Adam yang beriman, dia tidak percaya bahawa Allah wujud? Pasti orang beriman, zaman Nabi apapun dia akan percaya Allah wujud. Dan Allah bukan makhluk, maka Allah wujud tidak ada permulaan. Dan oleh itu Allah wujud selama-lamanya, tidak binasa. Itu namanya baqa. Dan Allah Tuhan tentulah tidak sama seperti makhluk. Dan makhluk tidak mungkin sama seperti Allah. Itulah namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis.
Dan Allah maha sempurna, tidak mungkin Allah berhajat kepada yang lain. Itulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Tak mungkinlah Tuhan itu banyak, itulah wahdaniyah. Tidak mungkin Tuhan mati, itulah hayah. Tidak mungkinlah Tuhan itu jahil, itulah ilmu. Tidak mungkinlah Tuhan itu peka, itulah namanya sama. Takkanlah buta Tuhan itu namanya basar. Takkanlah bisu Tuhan itu dah namanya kalam. Maka yang dikatakan ilmu sifat 20 itulah diimani oleh orang-orang yang beriman semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat. Ada orang jahil yang gagal faham, dia kata, oh semenjak zaman Nabi Adam, kayaknya sifat Allah ni mula ada Nabi Adam lah baru ada sifat Allah wujud kita bakar. Inilah namanya gagal faham. Bukan sifat Allah tu baru wujud. Setiap sifat Allah tu qadim. Ya, tidak ada permulaan. Bukan kata wujud Allah saja tidak ada permulaan. Bahkan yang lain-lain itu semua tidak ada permulaan. Allah memang berkuasa dari azali lagi. Bukan Allah baru berkuasa, tidak. Tapi nak beritahunya, ilmu itu bukan bid'ah, penyusunan sahaja yang baru. Baik. Kemudian ada yang mengatakan bahawa ilmu sifat 20 ini adalah bukan ajaran Islam. Ini adalah ajaran ilmu falsafah Yunani. Ya, orang-orang falsafah Yunani ini telah mempengaruhi ulama-ulama Islam sehinggalah ulama-ulama Islam itu mengajar sifat 20. Ini ringkasannya kita sebut SBB. Apa dia SBB? Sembang bikin bimbang. Data fakta tak ada. Sembang saja bagi orang risau. Oh betul. Sifat 20 ni macam mana kita belajar ni? Kenapa ayah-ayah kita dulu belajar sifat 20? Ini pada hasil ilmu falsafah Yunani. Fakta mana? Ahli falsafah Yunani yang nama apa mengajar sifat 20 orang? Dalam kitab mana dia mengajar sifat 20? Ada ke tidak ada? Jawapannya tidak ada. Tapi for the sake of argument, katakanlah ada sungguh satu orang ahli falsafah Yunani, dia mengajar dan dia yakin bahawa Allah tu wujud, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat kepada makhluk dan seterusnya. Berarti ahli falsafah Yunani itu beriman. Dan orang yang anti sifat 20 ni, sampai ada dia kata, kalau tuan-tuan duduk dalam masjid, ada ustaz buka kitab nak mengajar sifat 20, tuan-tuan ambil kunci motor, start motor pergi pasar malam. Wah, ajar betul ustaz, apa macam ni orang nak belajar akidah kau suruh pergi pasar malam. Ya. Jadi kalau yang anti sifat 20 pun cuba kita bilang satu-satu depan dia. Kamu anti sifat 20 ni, adakah kamu nak mengatakan Allah tak wujud? Mana ada kata dia. Saya orang Islam kot. Adakah kamu nak mengatakan Allah baru wujud? Tak adalah. Mana boleh Allah pula baru wujud? Kalau baru wujud makhluk. Adakah kamu nak mengatakan Allah akan binasa? Takkan macam tu bang. Bilang satu-satu depan dia ni. Yang anti sifat 20, tak mungkin dia menolak mana-mana pun daripada sifat 20. Cuma dia anti sangat. Kenapa? Kerana dia nak promosi tauhid dia, iaitu tauhid 3. Tauhid 3 masalah ke Ustaz? Ada masalah, ada tak masalah. Tak masalahnya mana? Tauhid rububiyah. Rabbun maknanya Tuhan. Kita mengesahkan Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang lain melainkan Allah. Itu betul. Dalam sifat 20 disebut wahdaniyatul af'al, mengesahkan Allah pada perbuatan. Tapi kalau sampai mendakwa orang musyrikin Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid dengan tauhid rububiyah, itu bid'ah. Itu tidak pernah dikatakan oleh mana-mana salafus saleh. Namakan seorang saja salafus saleh, baik dia itu sahabat Nabi, tabi'in ataupun tabi'in yang percaya bahawa orang musyrikin seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu bertauhid. Tidak ada. Ini hanya bid'ah yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dan diikuti oleh golongan Wahabi pada zaman kita ini. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Minta maaf kalau ada Wahabi sini. Jangan marah. Lepas ni kita minum kopi, makan roti canai. Boleh sembang lagi. Boleh bincang masalah Wahabi ni. Jangan marah sangat. Ada orang sensitif. Sebut Wahabi panas lalu badan dia. Merah lalu mata-mata. Kata habis kulit-kulit. Tak boleh orang sebut Wahabi. Dan kita tanya, dah awak Wahabi ke? Mu jangan tuduh aku Wahabi. Tak apa, ada Wahabi sesat. Berapa kata Wahabi sesat? Gitu pula. Bila orang kata Wahabi tak betul, memarah. Ya. Bila orang tanya Wahabi, mu tak mengaku. Berat gitu. Kita Asy'ariyah ni dituduh macam-macam. Mu'tazilah lah, ya, Jahmiyah lah, Syiah pun kita juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita relax je kalau orang kritik Mu'tazilah. Kita pun kritik Mu'tazilah. Kita relax je kalau kata Jahmiyah sesat. Kita pun menilai Jahmiyah tu sesat. Kita relax je kalau orang kritik Syiah. Bahkan kita kritik sama. Dia orang kritik Wahabi sikit marah lalu. Ustaz ni dah habis-habis ratik Wahabi omong. Boleh pahala bang. Cerita pasal Wahabi ni boleh pahala. Mana dalil? Dalilnya
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tu dalil dia. Kena ada di kalangan kamu ni yang menyuruh dengan ma'ruf, maknanya berakidah dan akidah yang betul, dan mencegah dari yang mungkar. Termasuk yang muka tu Wahabi, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah. Kita kena cegah pada orang. Bahkan dalam kitab tunggu lama-lama dulu, dia khabar dalam bulan puasa jangan kita mengumpat, bulan tak puasa pun jangan mengumpat juga. Tapi terutamanya bulan puasa, kecuali mengumpat yang wajib. Ada juga mengumpat yang wajib. Seperti kata dia, menceritakan kepada masyarakat bahawa Syiah, Khawarij, Wahabi adalah firqah yang sesat. Wajib mengumpat, boleh pahala. Bukan ngumpat mana kita nak menguduh dia. Ngumpat dengan kata nak khabar ajaran ni tak betul. Jadi uluhiyah tu salah mana Ustaz? Tidakkah tauhid uluhiyah tu kita mengatakan bahawa wajib kita mengesakan Allah? Tak boleh kita sembah lain pada Allah Ta'ala. Tak boleh kita sembah batu, pokok, kayu, berhala dan sebagainya. Bahkan sembah malaikat tak boleh, sembah Nabi tak boleh? Betul. Kalau setakat tu awak pegang memang betul. Kita sokong, tak boleh kita lawan langsung. Mana boleh sembah lain pada Allah Ta'ala? Tapi bila mana awak mendakwa amalan tawassul, tabarruk, ambil berkat, istighasah dengan Nabi, dengan wali, itu syirik. Hak tu yang kita tak sokong sebab tak ada dalil. Ya, saya nak cerita bab istighasah dengan wali, dengan Nabi ni, saya pernah tanya kepada bijak pandai di negeri Perlis dalam satu pertemuan tertutup. Saya tanya, dah ada atau tidak dalil yang mengharamkan istighasah? Jadi yang berkenaan jawab, dalil banyak dalam Quran semua. Baik, kalau macam tu boleh tak sebut satu? Satu je saya minta. Sampai habis mesyuarat tidak dibawa dalil. Tu yang dia fitnah kata saya suruh minta tolong dengan pokok. Kalau ada pernah dengar cerita lah. Itu ustazku ni dia suruh orang minta tolong dengan pokok. Cerita di balik tabir bukan gitu. Setelah dia tak boleh bawa dalil haram istighasah dengan para wali, maka yang berkenaan kata kalau macam itu bolehlah kita pergi kepada pokok. Kita kata, wahai pokok, tolonglah saya dengan iktikad Allah yang beri. Sebab kita kata minta tolong dengan wali boleh. Iktikad kita sebenarnya Allah yang beri, bukan Tok Wali beri. Dia nak kena. Jadi pokok dengan Tok Wali itu sama bagi dia. Jadi kita jawab, istighasah tidak disyariatkan macam itu. Tapi duk tekan-tekan tu kita kata makna dari segi syirik tak syirik lah kalau iktikad dia Allah yang beri. Dari segi boleh tak boleh, tak boleh. Kita bagi contoh tentang masalah takdir. Ini yang beza Mu'tazilah Qadariyah Jabriyah ni, masalah af'alul ibad. Manusia ni buat ada perbuatan dia. Ahli sunnah wal jamaah kita berpegang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu. Kita ni makhluk Allah. Dan apa yang kamu amalkan, baik ke buruk, tu Allah juga cipta hakikatnya. Jadi golongan Qadariyah kata tidak, Allah tidak menciptakan. Mu'tazilah kata Allah hanya cipta hak baik-baik. Jabariyah kata kita tak ada usul ikhtiar. Ya, maknanya kalau kita tidak mayang, tak boleh marah lah. Dah buat apa tak semayang? Buat mana Ustaz? Dah memang Allah takdirkan dah saya tak mayang. Begitu pula. Kita lepas sekali datang muka dia. Oh, mesti dia marah. Dia kata Ustaz pun dia gini main lepas orang ni. Ustaz patutnya berdakwah bil hikmah. Bukan main lepas orang sana sini. Kita kata sabar bang. Allah takdir dah saya lepas awak ni. Kalau tak faham saya boleh tambah 2-3 dah lagi. Ya mungkin tak jadi juga. Main takdir bekok pipi aku. Jadi ini antara contoh-contoh akidah yang bid'ah. Jadi kita bagi contoh mudah saja. Di sisi ahli sunnah wal jamaah yang mengenyangkan adalah Allah, bukan nasi. Dah yang memakan nasi itu namanya usaha ikhtiar. Kalau Qadariyah dah, dia kata nasi tu yang mengenyangkan dengan dirinya sendiri, nature. Memang sifat nasi tu mengenyangkan. Waktu kata para ahli ulama tidak ada khilaf kufur. Kerana ada kuasa lain daripada kuasa Allah Ta'ala. Lain Mu'tazilah tu ulama khilaf. Mu'tazilah kata Allah ciptakan nasi. Allah ciptakan pada nasi itu satu kekuatan mengenyangkan. Dengan kekuatan mengenyangkan itulah al-quwwatul mud'ah itulah maka nasi itu mengenyangkan. Jadi sepakat para ahli ulama mengatakan akidah macam tu bid'ah. Jadi kafir ke tak? Sebahagian kata jadi kafir juga. Sebab kata ada kuasa lain. Makhluk saat ni yang berkuasa. Ya. Dan sebahagian kata oleh kerana dia masih disembah pada Allah Ta'ala, tak sampai jadi kafir lah. Tapi masih berdosa akidah macam itu. Jadi berdasarkan perbincangan tadi, kalau kita tanya pada orang secara ilmu tauhid lah, kalau satu orang makan nasi, tapi dia yakin yang mengenyangkan dia bukan nasi, tapi Allah. Tak? Syirik ke tak? Syirik tak ketika dia makan nasi? Tak syirik ya? Sebab dia makan tu usaha ikhtiar saja. Dia yakin Allah bagi dia kenyang.
Satu orang makan nasi, dia bulat yakin memang nasi yang mengenyangkan dia, bukan Allah dah. Allah cuma kerja Allah cerita nasi je. Bila Allah cerita nasi, kerja mengenyangkan tu nasi, bukan Allah. Syirik ke tak? Syirik. Walaupun tidak sembah nasi. Soalan seterusnya, kalau satu orang dia makan daging babi, tapi ia iktikad dia yakin bahawa yang mengenyangkan dia bukan daging babi, Allah yang mengenyangkan, syirik ke tak? Hilang ngatuk dengan soalan ni. Tak ni rasa ngatuk. Tak syirik lah. Tak syirik. Sebab dia etikad Allah yang mengenyangkan. Dah halal makan daging babi. Tak halal juga. Syirik satu isu. Benda tu boleh buat ke tak boleh buat, isu yang lain. Jadi dia konak situ. Bila kata tak syirik, kalau dia etikad Allah yang beri, ya hang tengok. Musuh orang minta dengan pokok. Allah jahat engkau. Dah musyarat tertutup. Bukti tak ada. Bukti ada dengan dia. Kalau ada dengan kita senang tunjuk ke orang. Jadi ini perangai tak molek. Orang kata lain, mu kata lain. Orang kata boleh minta tolong dengan Tok Wali. Dah apa beza Tok Wali dengan pokok? La ilaha illallah. Mu tanya Tok Wali dengan pokok, mu tengok sama ke kan? Tok Wali itu Allah jadikan asbab. Kita minta tolong dengan makhluk ni atas jalan asbab. Dah asbab mana? Dia mati dah. Asbab dia sudut doa dia. Sebab tu kita tak istighosah orang mati sebarangan. Tak? Istighosah dengan doktor lah, istighosah dengan mekanik. Ada kau buat kelakar gitu. Dah boleh istighosah dengan mati, mu sakit mu pergi kalau doktor mati suruh berobat. Tak. Istighosah dengan orang mati ni atas dasar mengharapkan doa dia. Maka doa yang diharapkan ni orang soleh-soleh lah. Pada nabi, pada wali. Itu cerita dia. Jadi kalau siapa mensyirikkan, kata saya dah dihukum murtad oleh satu orang Wahabi dalam 2 minggu 3 minggu lepas lah. Dia kata tidak ragu-ragu lagi orang ini telah jadi kafir, murtad, musyrik. Haram semayang belakang dia. Dan kalau ia sembelih binatang, binatang tu jadi bangkai. Akhirnya saya khabar istighosah dengan Nabi tak syirik. Yang syirik tu kalau sembah Nabi. Tak, apa beza? Beza kan? Istighosah minta tolong. Mereka kata minta tolong dengan Nabi boleh masa Nabi hidup. Lepas tiba-tiba bila Nabi dah wafat, mereka kata syirik pula. Syirik ni kan menuhankan lain pada Allah. Mudah je tak? Syirik ni memenuhankan lain pada Allah ataupun memakhlukkan Allah. Mereka kata Allah macam ke makhluk, syirik lah. Atau mereka kata makhluk macam ke Allah juga, syirik. Jadi kalau minta tolong dengan Nabi SAW selepas Nabi wafat tu syirik, berarti minta tolong dengan Nabi itu adalah menuhankan Nabi. Baru jadi syirik. Kalau minta tolong dengan Nabi menuhankan Nabi, masa Nabi hidup tak boleh minta tolong. Menuhankan lain pada Allah, tak kira hidup mati. Masa orang duk kata ayah peng tohang tu, ayah peng hidup tak lagi? Hidup lagi masa tu. Dah kira boleh lah. Tak boleh juga. Menuhankan lain pada Allah, tak kira hidup mati, tak boleh. Tapi ini salah faham. Ini masalah dengan tauhid 3. Dan yang terakhir, heran kau kalau subuh hari kerja ada ke orang kalau rasa tinggal penceramah dengan Tok Wila je. Sini ada orang ni. Hebat orang Kuantan. Ke orang Kuantan kerja diri belaka. Boh belaka. Pandai aku nak masuk ke apa. Baik. Jadi yang ketiga, tauhidul asma' wa sifat. Tak ada masalah asma' tu mana nama-nama Allah. Silalah belajar nama-nama Allah. Ulama Asy'ariyah pun ada susun kitab tentang Asma'ullahil Husna seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi. Belajar sifat Allah, memang nama ilmu kita ilmu sifat apa? Ilmu sifat 20. Ada Wahabi bolong. Dia kata gua ni Syekh Asy'ariyah ni. Kadang-kadang ada mengajar sifat 20. Ada pula mari Kiai Idrus Ramli pada Indonesia mengajar sifat 50. Bolong dia kata. Lah, bukan Asy'ariyah bolong. Sifat 20 tu sebab dia tengok pada sifat yang wajib 20 jelah. 50 jadikannya pula. Dah 20 yang wajib, 20 yang mustahil jadi 40. Tak? Satu yang harus pada Allah jadi 41. 4 yang wajib pada Nabi, 4 yang mustahil pada Nabi jadi 8. Campur satu yang harus pada Nabi jadi 9. 9 campur 41 jadi 50. Cara bilang je bang, benda sama je. Tapi nak kan orang hok kena nyakit tu, nyakit Wahabi ni dia lambat sikit faham. Kalau ada hok kena dah pergi berobat cepat-cepat. Dak lama-lama pertama otak jadi tupu, akhlak jadi mandul. Tengok. Banyak-banyak akhlak dia teruk. Kalau nak tak percaya mari ke Facebook saya. Kuk Ahmad Fazil di original page. Oh Allah, macam-macam dia kata. Nah. Kalau dia kata Ali bin tu biasa dah. Kadang-kadang nama kita buat main kok. Kan saya nama Engku tau. Dia kata Ungka dia kata. Dah. Kalau kata Ungka takkan saya nak jawab nama mu kata aku Ungka, aku nak kata mu monyet dah lah. Sah gitu. Jadi bodoh dengan kita-kita. Jadi kita diam je lah nak apa ni.
Baik. Jadi tak ada masalah asma wa sifat, masalahnya adalah memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan makna zahir yang membawa seolah-olah Allah tu sama seperti makhluk. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, jadi makna zahirnya Allah tu berada atas arasy. Sedangkan berada bertempat itu sifat makhluk. Bahkan arasy itu juga makhluk. Confirm. Kita tanya kawan-kawan kita, kata Allah di atas arasy tu. Arasy makhluk ke tidak? Kalau dia orang yang tidak jahil sangat, dia akan kata arasy makhluk. Dan dia faham tak makhluk mana apa? Makhluk maknanya benda baru. Dulu tak ada. Lepas Allah cipta baru ada. Adakah Allah seperti arah juga? Mana satu masa dulu Allah tidak wujud. Kediang-kediang ni lepas arah ada baru Allah ada? Tak mungkin. Berarti Allah wujud tanpa arah tu pasti tidak ada ragu-ragu. Adakah selepas Allah cipta arah lalu Allah berubah jadi bertempat atas arah pula? Padahal dia juga tolak Allah bertempat pada makhluk, dia tolak sebenarnya. Itu namanya i'tiqad al-hulul. Kalau Allah menyatu dengan makhluk namanya i'tiqad al-ittihad. Kita tanya kawan-kawan Wahabi, mau terima dak akidah al-hulul wa ittihad? Mana boleh sesat dia tu. Dak apa dah mau terima Allah duduk atas arasy. Dah Quran kata, bukan Quran kata. Mu yang faham gitu. Dah Asy'ariyah tolak istiwa apa? Asy'ariyah dak tolak istiwa. Istiwa ayat Quran kan, mana boleh tolak. Sama-sama terima. Istiwa Wahabi terima, Asy'ariyah terima. Cuma makna istiwa apa dia? Tu kita ambil panduan daripada Al-Quran. Lesar ni kita tutup kuliah kita pagi ni insya-Allah. Ayat 7 surah Ali Imran. Wallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang turun pada kamu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Daripada Quran tu ada ayat muhkamat, ayat yang jelas, tak ada ragu-ragu, seperti laisa kamitslihi syai'un, tak ada satu apa pun yang sama seperti Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama seperti Allah. Ya, hak tu yang muhkamat, hunna umul kitab. Hak itulah induk pada Al-Quran. Pegang molek-molek hak tu. Wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada juga ayat lain yang sama-sama makna tidak jelas. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Ada dua cara berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Pertama, cara yang sesat, orang yang hati dia bengkok, cenderung pada nak jadi sesat, dia ikut hak sama-sama tu. Sama-samanya apa? Allah macam ke makhluk juga. Kalau makhluk duduk atas singgasana, atas kursi, Allah duduk atas arasy. Dia ikut tu. Apa pergi ikut tu ni? Hak jelas ada dah kan? Allah tak sama macam makhluk. Ibtigha al-fitnah, nak cari bala. Wabtigha at-ta'wilih, nak juga bubuh makna. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tak ada yang tahu makna kecuali Allah. Jadi hak tu jalan kebanyakan salah. Serah pada Allah lah istiwa makna apa. Istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluhu, istiwa yang layak dengan Allah. Tapi ada juga sebahagian baca dak wakaf situ. Disambung. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak adalah yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmu dia. Maka ada khalaf yang menerima takwil. Orang alim dia tahu makna ayat mutasyabihat. Contohnya istawa ada makna istaula, menguasai. Ada makna qahara, menggagahi. Ini boleh terima orang alim kata. Apa boleh terima? Sebab tak bercanggah dengan akidah pun. Betul tak? Kita kata Allah menguasai arah, siapa yang nak bangkang? Betul tak? Allah menguasai segala-galanya. Allah menggagahi arah. Mana arah kena patuh pada kehendak Allah Ta'ala. Betul tak? Sebab arah kan makhluk Allah. Maknanya khalaf boleh terimalah makna-makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Jadi dua jalan, dua-duanya bawa pada tanzih, iaitu Allah tak sama. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Maka sebagai kesimpulan, kita itu ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, kerana itulah akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipertahankan oleh majoriti umat Islam supaya kita selamat dapat ridha Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.